Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua guru dan pelajar. Bertemu lagi kita untuk sesi yang kedua. Untuk sesi ini, saya akan menerangkan mengenai panduan menjawab esei pengajian am semester 1 dan ulangan 1. Nama saya Cikgu Muhammad Faiz bin Ahmad dari SMK Seberang Perak. Kita akan mulakan dengan bentuk soalan. Seperti yang saya dah terangkan dalam sesi yang sebelum ini, terdapat dua bentuk soalan esei pengajian am. Yang pertama adalah bentuk soalan tertutup ataupun terikat. Bentuk soalan tertutup atau terikat ini, kata tugasnya berada di hadapan fokus ataupun kehendak soalan. Contoh soalan, integriti merupakan antara ciri yang diperlukan dalam melaksanakan tadbir urus baik. Jelaskan cabaran. Kata tugas soalan iaitu jelaskan, berada di hadapan cabaran. Cabaran merupakan kehendak soalan. Jadi, pelajar perlu menjelaskan cabaran yang boleh menjejaskan integriti. Integriti merupakan isu soalan ini. Kata tugas jelaskan iaitu berada di hadapan kehendak soalan dan fokus soalan adalah cabaran yang menjejaskan integriti. Kombinasi jawapannya adalah 5+0. Bentuk soalan yang kedua adalah bentuk terbuka ataupun bentuk bebas. Terdapat dua soalan bentuk terbuka, iaitu soalan dengan satu ayat penyata dan soalan dengan dua ayat penyata. Kita mulakan dengan soalan satu ayat penyata. Untuk soalan berbentuk terbuka, kata tugas soalan berada pada akhir ayat, iaitu di belakang fokus soalan. Contoh soalan satu ayat penyata. Negara akan menghadapi pelbagai kesan negatif jika kestabilan politik tergugat. Isu soalannya adalah kestabilan politik tergugat. Kata tugas soalan huraikan berada di belakang soalan dan fokus soalan adalah kesan negatif. Kombinasi jawapan sama, 5+0. Yang kedua adalah soalan berbentuk terbuka, namun ada dua ayat penyata. Pelajar-pelajar diharapkan supaya membaca kedua-dua ayat dengan teliti. Hal ini berkemungkinan menyebabkan pelajar akan salah mengenal pasti kehendak soalan sekiranya pelajar membaca soalan secara cuai. Contoh soalan. Kebelakangan ini, segelintir golongan muda didapati lebih mengutamakan budaya hedonisme, iaitu budaya berseronok. Langkah tertentu perlu dilakukan. Jelaskan. Isu soalan adalah isu budaya hedonisme. Kata tugas soalan jelaskan berada pada akhir soalan dan kombinasi jawapannya dan kehendak soalannya ada dua. Dalam ayat pertama, kehendak soalan ditanya secara tersirat, iaitu kenapa golongan muda lebih mengutamakan budaya hedonisme. Saya dah birukan tulisan lebih mengutamakan itu. Sekiranya pelajar cuai, pelajar tidak faham soalan, pelajar-pelajar berkemungkinan untuk tidak mengemukakan sebab golongan muda lebih mengutamakan budaya hedonisme sebagai idea. Pelajar-pelajar cenderung untuk membuat 5 idea langkah mengatasi budaya hedonisme. Kita beralih kepada kombinasi jawapan. Seperti yang saya dah nyatakan, kombinasi jawapan untuk soalan pengajian am ada 4. Yang pertama, kombinasi jawapan 5+0. Apa maksud kombinasi jawapan 5+0? Maksudnya mudah je. Ada satu kehendak soalan. Contoh, soalan meminta pelajar menghuraikan kesan. Maka pelajar perlu memberikan 5 kesan. Jadi, 5 kesan ini merujuk kepada 5+0. Kombinasi jawapan yang kedua, 1+4. Sama juga. Untuk kombinasi ini, ada satu kehendak soalan sahaja. Namun, soalan akan memberikan satu idea. Jadi, contoh macam soalan kesan tadi. Sepatutnya 5+0. Namun, satu idea telah diberikan, maka pelajar boleh menjawab dengan kombinasi jawapan 1+4. Yang ketiga,
2 tambah 3 ataupun 3 tambah 2. Hal ini bermaksud ada dua kehendak soalan yang ditanya dalam soalan. Maka pelajar perlu membahagikan kehendak soalan itu sama banyak. Pelajar perlu mengemukakan 5 idea. Maka pelajar boleh memecahkan sama ada 2 tambah 3 ataupun 3 tambah 2. Pelajar tidak boleh pecahkan kepada 1 tambah 4. Kerana agak tidak seimbang lah. Okey. Kemudian yang keempat dan yang terakhir. Untuk soalan ini, untuk kombinasi ini sebenarnya lama tak ditanya. Semenjak sistem semester dimulakan pada tahun 2014, sebenarnya untuk kombinasi jawapan 1 tambah 2 tambah 2 belum pernah disoal. Apa maksud kombinasi jawapan 1 tambah 2 tambah 2? Ada dua kehendak soalan, namun satu idea telah diberikan dalam kehendak yang pertama. Maka satu idea diberikan, kita perlu memberikan dua lagi jawapan untuk kehendak yang pertama. 1 tambah 2. Kemudian kita bagi 2 jawapan untuk kehendak yang kedua. Maka jadilah 1 tambah 2 tambah 2. Contoh, punca dan kesan. 1 punca telah diberikan. 2 punca kita kena berikan. Dan 2 kesan kita kena tulis dalam esei kita. Okey, contoh soalan berbentuk kombinasi jawapan 5 tambah 0. Terdapat pelbagai ancaman yang boleh menggugat keselamatan dan kedaulatan negara. Ancaman yang boleh menggugat, maka pelajar perlu memberikan 5 ancaman berkenaan. 5 tambah 0. Contoh 1 tambah 4. Ada satu idea diberikan dalam soalan ini, iaitu demonstrasi. Demonstrasi bukanlah satu-satunya cara bagi menyuarakan ketidakpuasan hati dan pandangan rakyat terhadap pihak berkuasa. Isunya adalah ketidakpuasan hati dan pandangan rakyat. Satu idea diberikan, iaitu demonstrasi. Pelajar perlu mengemukakan 4 lagi cara untuk menyuarakan ketidakpuasan hati. Maka kombinasi jawapannya 1 tambah 4 ataupun 5 tambah 0. Kenapa saya letak 5 tambah 0 dekat situ? Kenapa? Pelajar tidak semestinya menggunakan idea demonstrasi yang diberikan. Kalau pelajar tidak mahu menggunakan, maksudnya pelajar perlu mengemukakan 5 cara selain cara demonstrasi berkenaan. Kita tengok kombinasi jawapan yang kedua, iaitu kombinasi jawapan 2 tambah 3 ataupun 3 tambah 2. Contoh soalan, teknologi hijau penting untuk diberi penekanan dalam pembangunan negara dan pelbagai langkah dilaksanakan bagi menjadikan Malaysia sebuah negara yang mengamalkan teknologi tersebut. Soalan ini ada satu ayat sahaja, namun dihubungkan dengan kata hubung dan. Ada dua kehendak soalan yang ditanya, iaitu kepentingan teknologi hijau dan langkah yang dilaksanakan bagi menjadikan Malaysia sebuah negara yang mengamalkan teknologi hijau. Isu soalannya adalah teknologi hijau. Ada dua fokus soalan, iaitu kepentingan dan langkah. Maka kombinasi jawapan yang seimbang 2 tambah 3 ataupun 3 tambah 2. 2 langkah tambah 3, 2 kepentingan tambah 3 langkah ataupun 3 kepentingan tambah 2 langkah. Kombinasi yang keempat ialah 1 tambah 2 tambah 2. Lama sangat tak disoal. Selain menjejaskan masa depan kanak-kanak, jenayah juvana juga menimbulkan pelbagai kesan lain. Oleh itu, kerajaan perlu berusaha menanganinya. Kehendak soalan yang pertama adalah kesan. Satu kesan telah diberikan, iaitu menjejaskan masa depan kanak-kanak. Maka pelajar perlu mengemukakan 2 kesan lain. Kemudian lengkapkan idea dengan 2 usaha menanganinya. 1 tambah 2 tambah 2. Namun, untuk idea menjejaskan masa depan kanak-kanak, pelajar juga boleh untuk tidak menggunakan idea berkenaan. Maka pelajar perlu memberikan sama ada 3 tambah 2 ataupun 2 tambah 3. Untuk kesan dan usaha menanganinya. Kita beralih kepada kelemahan pelajar dalam penulisan esei. Yang pertama, banyak pelajar tidak menulis pendahuluan dan penutup. Apabila pelajar tidak menulis pendahuluan dan penutup, satu kesannya adalah pelajar akan kehilangan markah format sebanyak 1 markah. Maka pelajar perlu menulis pendahuluan dan perlu menulis penutup.
Yang kedua, para pelajar cenderung untuk menulis kurang daripada 250 patah perkataan. Apabila esei pelajar kurang daripada 250 patah perkataan, markah yang akan dipotong adalah markah bahasa. Sepatutnya markah maksimum untuk bahasa adalah sebanyak 4 markah. Namun apabila pelajar menulis kurang daripada 250 patah perkataan, markah maksimum untuk bahasa hanya tinggal 3 saja. Apabila pelajar tulis kurang daripada 150 patah perkataan, markah yang tinggal hanya 2 saja. Yang ketiga, pelajar cenderung untuk mengemukakan kurang daripada 5 idea relevan. Idea yang maksimum adalah sebanyak 5 idea. Namun, ramai pelajar yang tidak dapat mengemukakan sebanyak 5 idea. Mereka kemukakan 3 idea, 2 idea ataupun 4 idea. Jadi apabila idea itu kurang, maka markah untuk idea juga kurang. Kelemahan yang keempat ialah pelajar menghurai secara tidak mantap ataupun tidak jitu ataupun tidak menempati idea. Perkara ini sebenarnya sangat membimbangkan kerana pelajar-pelajar sememangnya banyak melakukan kelemahan ini. Ideanya ada kerana pelajar cenderung untuk menghafal. Namun, huraian tidak membawa sebarang markah. Perkara ini saya akan cuba atasi dengan slide-slide yang seterusnya. Yang kelima, pelajar salah kehendak soalan. Soalan minta pelajar menghuraikan punca dan kesan. Namun, pelajar hanya memberikan kesan sahaja. Punca pelajar tidak dapat kesan. Tidak dapat kenal pasti. Maka, pelajar akan kehilangan sebanyak 2 idea. Jadi, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tadi, saya cadangkan semasa menjawab soalan STPM, semasa STPM berkenaan, bacalah soalan beberapa kali. Supaya pelajar dapat mengenal pasti isu soalan, bentuk soalan, kehendak soalan dan kombinasi jawapan yang betul. Pelajar-pelajar disyorkan supaya membaca ketiga-tiga soalan, kemudian rangka idea untuk ketiga-tiga soalan tersebut. Rangka dulu 3 soalan, kemudian baru pilih 2 soalan untuk dijawab. Jangan pilih dulu 2 soalan dan rangka. Rangka dulu 3 soalan, kemudian pilih 2. Baca pernyataan demi pernyataan. Kalaulah ayat soalan ada 2 ayat penyata, pelajar kena baca dengan teliti. Kerana dalam ayat pertama itu, selalunya ada kehendak soalan yang ditanya secara tersirat. Ayat yang kedua, baik, tak ada masalah. Dalam ayat yang kedua, semestinya ada kehendak soalan. Ayat pertama itu memberikan masalah. Sekiranya soalan pelajar tidak dapat membaca dengan teliti, pelajar membaca secara cuai, kemungkinan untuk pelajar salah itu sangat tinggi. Ingat, hanya ada satu isu saja untuk setiap soalan yang diajukan. Pelajar juga dinasihatkan supaya berhati-hati dengan fokus ataupun kehendak soalan yang ditanya secara tersurat dan tersirat. Tersurat senang. Soalan minta kesan, dalam soalan ada kesan. Tapi untuk yang tersirat ini agak susah. Soalan minta sebab, tapi soalan tak minta secara jelas. Soalan tanya rasuah dalam, contohlah, rasuah dalam kalangan penjawat awam semakin meningkat. Semakin meningkat di situ menunjukkan kehendak soalan secara tersirat. Iaitu sebab apa rasuah dalam kalangan penjawat awam semakin meningkat. Hati-hati dengan kehendak soalan secara tersirat. Berikut adalah rangkuman langkah-langkah untuk memahami soalan yang pelajar boleh praktiskan. Yang pertama, kenal pasti kata tugas soalan. Kata tugas soalan ada 5 yang paling popular. Yang pertama, bincangkan, huraikan, jelaskan, ulaskan, terangkan. Ini 5 kata tugas yang paling kerap ditanya. Apabila pelajar dapat kenal pasti kata tugas soalan, tengok lokasi kata tugas soalan itu sama ada berada pada hadapan kehendak soalan ataupun pada akhir kehendak soalan. Apabila pelajar dapat kenal pasti kata tugas ini, pelajar boleh kenal pasti perkara yang kedua, iaitu bentuk soalan. Bentuk ada 2 bentuk saja, iaitu bentuk terbuka, kata tugas pada akhir soalan, dan bentuk tertutup, kata tugas di tengah-tengah soalan.
Yang ketiga, kenal pasti isu soalan. Isu soalan ini ada satu saja. Dalam satu soalan ada satu isu. Jangan tertipu dengan soalan yang menunjukkan macam ada isu yang banyak. Selalunya, isu-isu yang banyak itu adalah contoh kepada isu yang besar. Maka pelajar kena kenal pasti isu yang besar tu. Kemudian yang keempat, kenal pasti fokus isu ataupun kehendak soalan. Dalam satu soalan, minimum satu fokus ataupun maksimum dua fokus. Kenal pasti, maksimum dua, minimum satu. Apabila pelajar dapat kenal pasti fokus soalan sama ada satu atau dua, pelajar akan dapat mengenal pasti kombinasi jawapan. 4 kombinasi jawapan yang kita telah bincangkan tadi. 5 tambah 0, 1 tambah 4, 2 tambah 3, 3, 2 ataupun 1 tambah 2 tambah 2. Saya akan kongsikan kepada para pelajar panduan untuk menulis esei. Kita mulakan dengan panduan menulis pendahuluan, panduan menulis ayat idea, panduan menghuraikan idea dan panduan menulis penutup. Untuk menulis pendahuluan, pelajar-pelajar perlu mengemukakan paling banyak pun 3 ayat sahaja. Maksimum. Jangan lebih. Sebab untuk pendahuluan tiada markah yang spesifik. Hanya ada markah format satu soalan. Jadi soalan pendahuluan wajib ada tapi tak perlu panjang. Dalam pendahuluan perlu ada 3 elemen. Daripada 3 elemen ini, 2 yang wajib. Yang pertama, wajib. Sila nyatakan isu soalan. Yang kedua, tidak wajib. Boleh nyatakan kalau ada ataupun tak nyatakan pun tak ada masalah. Nyatakan definisi ataupun contoh bagi isu yang dibincangkan. Yang ketiga, wajib. Nyatakan kehendak soalan. Kalau dalam soalan minta punca dan langkah mengatasi, dalam pendahuluan, pelajar perlu menulis punca dan langkah mengatasi. Seterusnya kita akan tengok panduan mengemukakan idea. Idea yang dikemukakan perlu memenuhi kehendak soalan. Jika soalan meminta pelajar mengemukakan langkah persediaan, maka pelajar perlu memberikan langkah persediaan. Jangan jawab langkah mengatasi. Walaupun keduanya adalah langkah, tapi soalan minta langkah persediaan, bukan langkah mengatasi. Penting untuk faham soalan. Yang kedua, jawapan idea itu mesti mengikut jawapan yang dikehendaki. Jawapan yang ikut skema. Yang ketiga, bandingkan idea agar idea yang dikemukakan itu adalah idea yang berbeza, bukan idea yang sama. Yang keempat, kemukakan idea dari aspek yang berbeza-beza. Janganlah duk cerita, duk bagi idea yang sama saja. Cerita mengenai undang-undang. Itu sama aspek saja. Tak mau macam tu. Yang kelima, idea perlu ada variasi. Sama macam nombor 4 lah, lebih kurang. Panduan menulis ayat idea. Isu soalan perlu ditulis dalam ayat idea. Setiap perenggan idea mesti ada isu soalan. Dalam ayat idea yang baik, perlu ada 3 benda. 3 perkara. Yang pertama, isu soalan. Yang kedua, fokus ataupun kehendak soalan. Yang ketiga, mesti ada idea lah. Dalam ayat idea tak ada idea, bukan ayat idea namanya. Mesti ada idea. Tulis ayat idea yang lengkap. Mesti ada subjek dan predikat. Jangan tulis ayat tergantung. Apabila anda tulis ayat tergantung, markah bahasa akan dipotong. 4. Pastikan ayat pertama adalah ayat idea. Dalam setiap perenggan, sila tulis idea dalam ayat pertama. Jangan tulis dalam ayat kedua. Jangan tulis dalam ayat ketiga. Jangan tulis dalam ayat yang terakhir. Jika anda tulis idea dalam ayat terakhir, walaupun idea itu idea yang tepat, relevan 2 markah, anda akan dapat markah CP sahaja, 1 markah. Konsep esei pengajaran am adalah idea dan hujah. Maka idea mesti di ayat yang pertama, hujah ayat yang kedua, ketiga dan keempat. Sila tulis ayat idea pada ayat pertama. Kemudian kita akan tengok panduan menulis penutup. Penutup ini perlu ditulis. Mesti ada. Jangan tinggalkan. Kalau anda tak tulis penutup, anda akan hilang markah format. Markah format sebanyak 1 markah. Pastikan tulis penutup. Untuk tulis penutup yang baik, perlu tulis sama ada 1 atau 2 ayat cukup. Maksimum 2 ayat.
minimum 1. Dalam penutup yang baik, ada 2 benda yang anda boleh tulis. Sama ada rumusan esei ataupun boleh bagi cadangan atau harapan. Sebaiknya, saya syorkan, mulalah kesimpulan tu, penutup itu dengan perkataan kesimpulannya. Kemudian sambung dengan ayat sampai habis. Saya akan terangkan, saya akan kongsikan mengenai panduan menulis perenggan idea. Seperti yang saya dah katakan tadi, kemukakan idea dalam ayat pertama. Idea mesti menjawab kehendak soalan. Soalan minta langkah mengatasi. Idea mesti bagi langkah mengatasi. Jangan sesuka hati tukar kehendak soalan yang ditanya secara tersurat tu. Soalan dah memang jelas minta langkah mengatasi. Jangan tukar kepada usaha. Tak boleh. Sila tulis langkah mengatasi. Tulis idea menggunakan ayat lengkap. Dan yang keempat, isu dan kehendak soalan perlu dikemukakan dalam setiap perenggan idea. Jangan tulis dalam perenggan idea pertama saja. Perenggan kedua, ketiga, keempat dan kelima tak tulis. Jangan buat sebegitu. Sila tulis yang 3 tadi tu. Isu, kehendak, idea dalam setiap perenggan. Mesti ada. Saya akan kongsikan kepada para pelajar bagaimana cara yang terbaik untuk menghurai. Seperti yang saya dah terangkan tadi, antara kelemahan ketara para pelajar adalah mereka gagal menghurai dengan huraian yang mantap, huraian yang jitu. Mereka tak dapat perkara tu. Idea dah betul 2 markah, huraian kosong. Sangat-sangat rugi. Idea dah betul 2 markah, huraian 1. Sangat-sangat rugi. Jadi, saya akan kongsikan bagaimana cara terbaik untuk menghurai. Kita tengok maklumat ini. Okey. Yang pertama, idea mesti dihuraikan secara mendalam, bukan melebar. Pengajian am, esei pengajian am dihurai secara mendalam. Esei bahasa Melayu, SPM, dihuraikan secara melebar. Jadi para pelajar semester 1, saya nasihatkan supaya jangan terbawa-bawa dengan cara penulisan esei bahasa Melayu SPM. Perkara ini sebenarnya menjadi beza, membezakan antara pelajar yang skor A dengan pelajar yang tak dapat skor A. Dia boleh tulis esei. Tapi eseinya esei seperti bahasa Melayu BM SPM. Bahasa Melayu SPM. Jadi idea betul, huraian tak dapat markah sebab dia terbawa-bawa dengan cara itu. Anda kena ikut cara penulisan pengajian am. Huraian mesti matang dan bervariasi. Jangan hurai aspek yang sama saja. Contoh huraian aspek hukuman. Huraian 1 hukuman, huraian 2 hukuman, huraian 3 hukuman. Dapat 1 markah huraian. Sebab apa? Tiada variasi. Mesti hurai huraian yang ada variasi. Barulah membawa 2 markah maksimum. Pelajar boleh guna penanda wacana untuk mencantikkan penulisan. Boleh guna? Tak boleh. Tak guna pun tak apa. Tak ada masalah. Guna boleh, tak guna pun boleh. Contoh tidak membawa markah. Namun, contoh itu melengkapkan huraian yang tidak lengkap. Katakanlah, huraian yang pelajar tulis tidak sampai 1 markah. Pemeriksa nak bagi 1 markah tak dapat. Tapi bila dia baca ayat yang seterusnya, ada contoh. Jadi contoh itu telah meningkatkan pemahaman pemeriksa terhadap huraian itu. Jadi pemeriksa boleh memberikan 1 markah. Contoh melengkapkan huraian. Tapi tak wajib lakukan. Saya akan bagi juga tips untuk para pelajar yang lemah menghurai. Kadang-kadang idea pelajar hafal. Ideanya betul. Huraian dia lemah. Mungkin dia lemah bahasa Melayu ataupun dia memang kurang membaca. Jadi, untuk para pelajar yang lemah menghurai, sila tulis huraian yang lebih panjang. Tulislah apa-apa pun yang lebih panjang, yang panjang. Kerana ada 2 sebab. Yang pertama, kalaulah pelajar tulis huraian yang panjang, pemeriksa boleh lagi tolong untuk bagi markah huraian kurang jitu 1 markah. Sebab apa? Mungkin dekat huraian 1 ada sikit, huraian 2 ada sikit, huraian 3, 4 ada sikit. Jadi, bolehlah bagi huraian kurang jitu 1 markah. Yang kedua, kenapa perlu tulis huraian yang panjang? Mana tahu dalam huraian itu idea kita salah. Idea kosong, tak relevan.
Tapi dalam huraian, ada terselit idea yang kita tak sengaja tulis. Huraian itu boleh dapat huraian markah, boleh dapat markah untuk idea CP. 1 markah. Sila tulis huraian yang lebih panjang selepas ini. Okey. Bagaimana nak menghurai dengan baik, dengan mantap, dengan jitu? Saya fokuskan kepada 3 kehendak yang paling kerap ditanya. Langkah, punca, kesan. 3 ini paling kerap ditanya. Kita mula dengan langkah ataupun cara ataupun usaha, sama aja. Apabila soalan tanya mengenai cara, langkah dan usaha, dalam kepala tu anda kena wujudkan persoalan. Sekiranya kehendak soalan meminta pelajar menghuraikan langkah mengatasi, wujudkan persoalan tentang bagaimana langkah tersebut boleh dilakukan. Saya bagi contoh yang saya tulis dengan warna biru. Kerajaan boleh mengatasi penularan rasuah dalam kalangan penjawat awam dengan memperkasa penguatkuasaan undang-undang berkaitan rasuah. Itu idea. Idea menjawab soalan. Huraian menjawab idea. Bagaimana kita nak menghurai dengan jitu? Untuk idea memperkasa penguatkuasaan undang-undang berkaitan rasuah. Timbulkan persoalan dalam kepala. Bagaimana penguatkuasaan ini boleh diperkasakan? Itulah huraian anda. Saya senaraikan 4 dekat situ. Huraian. Yang pertama, kerajaan boleh meningkatkan kadar hukuman. Kerajaan boleh menambah bilangan anggota penguatkuasa. Kerajaan boleh menggunakan modul latihan baharu untuk meningkatkan kecekapan penguatkuasa. Dan yang terakhir, kerajaan boleh meningkatkan integriti dalam kalangan anggota penguatkuasa. 4 langkah untuk memperkasa penguatkuasaan undang-undang. Idea memperkasa penguatkuasaan undang-undang, huraiannya bagaimana penguatkuasaan undang-undang boleh diperkasakan. Itu yang anda kena huraikan. Yang kedua, sebab punca faktor. Wujudkan persoalan dalam kepala juga. Sekiranya berlakunya faktor itu, apa punca, huraian, apa punca yang menyebabkan faktor idea itu berlaku. Contoh idea yang biru. Penularan rasuah dalam kalangan penjawat awam semakin meningkat kerana wujudnya ruang dan peluang untuk melakukan rasuah. Ideanya wujud ruang dan peluang. Puncanya wujud ruang dan peluang melakukan rasuah. Dalam kepala. Persoalannya. Kenapa ruang dan peluang itu wujud? Mengapa wujud ruang dan peluang itu? Itu huraiannya. Saya dah bagi 4 juga. Adanya kerenah birokrasi dalam perkhidmatan awam, prosedur tugas yang kompleks dan tidak jelas, bidang kuasa anggota yang berpangkat tinggi, terlalu luas, terlalu berkuasa, penguatkuasaan berlaku di kawasan yang terpencil, di kawasan yang jauh daripada khalayak ramai. Memberikan peluang berlakunya rasuah. Okey. Yang ketiga. Kebaikan, kesan, kebaikan, keburukan, manfaat, faedah, risiko. Sama. Kalau soalan minta kesan, kebaikan, keburukan, manfaat, faedah, risiko, wujudkan persoalan dalam kepala. Apabila kesan itu berlaku, apa kesan lain yang akan berlaku? Contoh idea. Penularan rasuah dalam kalangan penjawat awam yang semakin meningkat akan menjejaskan imej negara. Kesannya, ideanya adalah menjejaskan imej negara. Huraiannya, apabila imej negara terjejas, apa kesan? Apa kesan imej negara itu terjejas? Timbulkan persoalan dalam kepala. Saya bagi 4 juga. Pemimpin dan warga negara lain memandang rendah ataupun memandang serong kepada negara kita. Rakyat negara lain, pemimpin negara lain menganggap kerajaan tidak cekap. Kerajaan lemah mentadbir negara. Media asing melaporkan berita-berita negatif tentang negara kita sebagai negara yang tinggi indeks rasuah, yang negara yang korup. Yang korup, bahasa Melayu korup. Yang keempat, menjejaskan keyakinan pelabur antarabangsa untuk melabur di Malaysia. Mereka pun takut untuk masuk kerana rasuah tinggi. Kita akan tengok untuk perbincangan soalan esei. Dan saya fokuskan kepada huraian yang elok dan huraian yang ke laut. Contoh soalan. Saya bagikan dekat sini. Banyak punca berlakunya kegiatan rasuah dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, langkah-langkah tertentu perlu dilakukan untuk mengawal gejala ini. Huraikan. Isu soalan rasuah, kehendak soalan ada 2 punca berlaku dan langkah mengawal. Kombinasi jawapan 2 tambah 3, 3 tambah 2.
Cadangan idea punca ada di situ. Cadangan idea langkah mengawal juga ada di situ. Kita tengok contoh perenggan lengkap untuk idea punca dulu. Perenggan A. Ini contoh perenggan yang lemah. Punca berlakunya rasuah dalam kalangan masyarakat ialah kurang penghayatan ajaran agama yang sebenar. Idea betul, 2 markah. Hal ini berlaku kerana terdapat segelintir masyarakat yang kurang sedar akan konsep dosa dan pahala. Ini betul. Huraian punca. Apa punca kurang penghayatan ajaran agama? Mereka kurang sedar konsep dosa dan pahala. So, mereka tidak menghayati ajaran agama. 1 markah huraian. Apabila mereka kurang sedar akan konsep dosa dan pahala, mereka tidak takut melakukan rasuah. Mereka hanya ulang balik idea. Kurang sedar konsep dosa pahala, yang tadi itu, huraian yang tadi, tak takut melakukan rasuah. Huraian lanjutan untuk yang tu, aspek sama saja. Tak membawa markah tambahan sebab aspek sama. Malahan mereka juga tidak takut melakukan jenayah-jenayah lain selain rasuah, seperti merompak, mencuri dan menagih dadah. Soalan tanya isu rasuah. Kenapa nak cerita merompak, mencuri, menagih dadah? Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Tapi kebanyakan pelajar buat benda ni. Inilah kelemahan yang pelajar perlu atasi. Jadi, huraian yang seterusnya tu huraian tiada kaitan. Tak ada apa-apa markah. Kesimpulannya, kurangnya penghayatan ajaran agama menyebabkan rasuah berlaku. Ini ayat penegas sahaja. Ayat penegas tidak membawa markah kerana dia tidak menghuraikan. Mencantikkan perenggan saja. Huraian dapat 1 markah. Idea betul, 2 markah. Ini contoh perenggan lemah. Kita tengok contoh perenggan yang mantap pula, yang baik. Punca berlaku rasuah dalam kalangan masyarakat ialah kurang penghayatan ajaran agama yang sebenar. Itu ayat yang sama aja, 2 markah. Kurangnya penghayatan dan pengamalan agama serta nilai-nilai moral. 1. Dia kurang penghayatan dan pengamalan. Idea penghayatan, huraian pengamalan, nilai-nilai moral. 1 markah. Yang kedua, mereka juga tidak takut melakukan rasuah kerana mereka kurang sedar. Itu puncanya. Kenapa mereka tidak takut melakukan rasuah? Mereka kurang sedar tentang konsep dosa dan pahala. 2 markah, 2 huraian. Yang ketiga, selain itu, mereka juga tidak dapat membezakan antara perkara yang baik dengan perkara yang buruk. Justru mereka cenderung melakukan rasuah. Huraian yang ketiga pun betul. Tapi tak dapat markah dah lah. Sebab markah yang maksimum 2 markah. Dapatlah 2 markah idea, 2 markah huraian. Huraian yang mantap. Okey, kita tengok idea yang kedua. Untuk langkah pula. Okey. Langkah yang perlu dilakukan untuk mengawal gejala rasuah ialah memperkasa undang-undang. Idea pun dah. Idea CP 1 markah. Tak lengkap. Idea yang lengkap adalah memperkasa penguatkuasaan undang-undang berkaitan rasuah. Saya terangkan sikit kenapa kita kena tulis lengkap. Undang-undang dekat Malaysia ada banyak. Ada undang-undang berkaitan pencemaran, ada undang-undang berkaitan kesalahan jalan raya, ada undang-undang berkaitan teknologi hijau, ada undang-undang berkaitan jenayah, jenayah rompakan, ada undang-undang jenayah cyber, ada banyak undang-undang. Isu soalan rasuah. Jadi, idea itu kena spesifik. Memperkasa penguatkuasaan undang-undang berkaitan rasuah. Macam ini. Memperkasa penguatkuasaan undang-undang berkaitan rasuah. Kena spesifik, baru dapat 2 markah. Kalau yang tadi, dapat 1 markah sahaja memperkasa undang-undang tidak spesifik. Undang-undang apa yang nak diperkasakan? Tak sampai maksud. 1 markah. Tengok uraian. Hal ini dikatakan demikian kerana undang-undang seharusnya diperkasakan supaya masyarakat takut melakukan rasuah. Punca. Kenapa perlu perkasa undang-undang? Supaya rakyat takut. Itu punca. Sepatutnya kena hurai langkah. Pelajar bagi punca. Soalan minta langkah. Huraian itu tak ada markah. Kosong. Antara hukuman yang boleh diperkasakan ialah tempoh penjara yang lebih panjang, kadar denda yang lebih banyak dan hukuman sebat. Itu contoh hukuman. Dia tak menyatakan langkah. Sepatutnya dia tulis kerajaan perlulah memanjangkan tempoh penjara. Itu langkah. Kerajaan memanjangkan langkah. Jadi untuk contoh tak dapat markah. Sebab huraian yang pertama tak betul.
Hukuman yang tegas ini menyebabkan kadar rasuah di negara kita semakin berkurangan. Itu kesan. Apabila hukuman tegas, rasuah berkurang. Itu kesan. Tak dapat markah lagi. Tegaslah bahawa kerajaan harus memperkasa undang-undang negara bagi mengawal jenayah rasuah. Idea 1 markah CP, huraian kosong. Okey, kita tengok huraian yang mantap. Langkah yang perlu dilakukan untuk mengawal gejala rasuah ialah kerajaan memperkasa penguatkuasaan undang-undang berkaitan rasuah. 2 markah idea. Lengkap dan spesifik. Huraian 1. Kerajaan seharusnya mengenakan hukuman yang lebih tegas. Nampak? Kerajaan seharusnya mengenakan. Itulah langkah. Mengenakan hukuman yang lebih tegas kepada pesalah. Seperti tempoh penjara. Saya bagi contoh siap-siap. Tempoh penjara yang panjang, denda yang berat dan hukuman sebat. 1 markah. Selain itu, kerajaan perlu menambah bilangan anggota penguatkuasaan supaya operasi penguatkuasaan boleh dilakukan secara menyeluruh. Supaya operasi penguatkuasaan boleh dilakukan secara menyeluruh. Itu langkah atau kesan? Itu kesan. Tapi dekat depan, kerajaan perlu menambah bilangan anggota penguatkuasaan. Bilangan anggota penguatkuasaan. Bilangan. Tambah bilangan. Itu langkah. 1 markah. Selanjutnya, kerajaan perlu mengenakan tindakan tata tertib. Itu langkahnya. Yang tegas terhadap pegawai kerajaan yang didapati melakukan rasuah. Mengenakan tindakan tata tertib. Langkah lagi. Akhir sekali, integriti penjawat awam perlu dimantapkan. Langkah juga. Jadi idenya langkah, huraiannya 4 langkah. Ada kesan tak? Ada. Tapi, ada langkah dulu. Maka, idea tepat 2 markah, huraian terlebih power, ada 4 huraian, 2 markah. Maka dengan penerangan sebentar tadi, saya akan tamatkan sesi ini dengan doa kepada para pelajar supaya para pelajar mendapat A insya-Allah ataupun grade yang terbaik dalam peperiksaan STPM setimpal dengan apa yang telah pelajar usahakan. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.